Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Taib bin Muhammad, pemegang nombor matrik 052271. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai perkembangan ekonomi pada zaman Kerajaan Abbasiyah. Ianya bermula apabila Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Damsyik ke Baghdad. Pertama sekali beliau membuat pemindahan kota Baghdad yang terletak di Sungai Tigris. Terbina dalam bentuk bulatan dan mempunyai 4 pintu, dikelilingi dengan benteng yang kukuh. Di tengahnya dibina istana serta Masjid Jami' Al-Mansur. Istimewaan Baghdad dari segi ekonomi. Kedudukan Baghdad ni yang strategik menjadikan laluan perdagangan di antara timur dan barat. Maksudnya Baghdad ni dekat tengah-tengah antara timur dan Baghdad. Di Baghdad terdapat sebuah pasar yang dikenali sebagai Suk Baghdad yang menjadi tumpuan pedagang daripada Parsi. Di Baghdad juga terdapat ladang-ladang pertanian dan ternakan serta sebuah pasar yang dikenali sebagai Suk Al-Baqar. Seterusnya, sumber utama kewangan. Sumber utama kewangan bagi Daulah Abbasiyah ni terbahagi kepada 3. Pertama, perdagangan, pertanian, perindustrian. Selain daripada itu, Daulah Abbasiyah juga ada lain sumber kewangan. Antaranya ialah zakat, ghanimah, fiqh, jizyah dengan kharaj. Usaha Kerajaan Abbasiyah untuk memajukan sektor pertanian. Yang pertama, mereka membina saliran air, melebarkan sungai dan terusan, membina empangan, membuka tanah pertanian serta membuat penyelidikan dalam bidang pertanian untuk memajukan ekonomi dari segi pertanian. Seterusnya, pada Daulah Abbasiyah ini juga terbinanya Diwan Al-Maq, iaitu jabatan yang mengendalikan urusan pengairan dan saliran supaya memudahkan pertanian serta meningkatkan ekonomi daulah. Seterusnya, faktor yang menyebabkan aktiviti perniagaan dan perdagangan menjadi pesat. Yang pertama, daulah membuka wilayah-wilayah baru yang banyak memberi ruang pasaran dan perniagaan. Seterusnya, perkembangan industri perkapalan memudahkan pergerakan para pedagang. Yang ketiga, sarjana Islam menjelaskan hukum hakam perniagaan. Keempat, kemahiran orang Arab dalam bidang perniagaan sejak zaman jahiliah. Yang kelima, langkah positif yang diambil Kerajaan Abbasiyah untuk mengiyakan aktiviti perdagangan. Seterusnya, langkah positif yang diambil Kerajaan Abbasiyah ini untuk tingkatkan perdagangan ada 3. Yang pertama, membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi dan jalan-jalan utama. Seterusnya, membina rumah api untuk memudahkan kapal-kapal perdagangan. Yang ketiga, mengetatkan kawalan keselamatan dan mengelakkan daripada perompak dan ladun. Antara nama-nama pelabuhan yang menjadi tumpuan ahli perniagaan. Yang pertama, Baghdad. Kedua, Basrah. Ketiga, Ethiopia, iaitu Ethiopia. Yang keempat, Amman, Jordan. Yang kelima, Kahira, Mesir. Yang keenam, Iskandariah ataupun Alexandria, Mesir. Seterusnya, ekonomi perdagangan Daulah Abbasiyah ni maju disebabkan kerana laluan sutera. Laluan sutera ialah laluan para peniaga Muslim pergi ke kanton China melalui Samarkand dan Turkmenistan untuk mendapatkan barangan sutera. Dengan laluan itulah perdagangan Daulah Abbasiyah meningkat. Seterusnya, Saftajah, iaitu cek kembara yang digunakan oleh pedagang untuk memudahkan urusan kewangan pada zaman Abbasiyah. Jadi macam cek, dia mudah lah, dia tak payah bawa duit.
duit emas, duit shilling apa semua. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya Muhammad Al-Faqih. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Fakiuddin bin Syed Razali. Muka nombor matrik 052243. Saya akan sambung tangan daripada sahabat saya, iaitu saudara Taib. Sumbangan pada sejarah dalam pengiyakan aktiviti perdagangan. Okey. Imam Bukhari, Sarjana Imam Bukhari mengarang bab khusus tentang meniaga dalam bab Al-Buyu'. Selain itu, Sarjana Al-Kasani membincangkan tentang syarikat dan hukum hakamnya dalam kitab Badaw Al-Sana'i. Seterusnya, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani membincangkan secara mendalam tentang perniagaan serta pandangan syarak terhadap perniagaan dalam kitab Al-Maqasid. Seterusnya adalah sumber kewangan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pertama adalah zakat, kadar harta yang dikeluarkan oleh orang Islam terhadap harta-harta tertentu dalam kuantiti tertentu. Maksudnya kalau umat Islam ada harta dalam kuantiti tertentu, dia akan keluarkan zakat. Seterusnya adalah kharaj, cukai tanah milik orang bukan Islam, dan juga cukai tanah terhadap orang Islam yang mendapat tanah daripada hasil rampasan perang. Seterusnya adalah ghanimah, iaitu hasil rampasan perang. 80% diberi pada pejuang Islam. Selain itu diberi pada kerajaan. Lebihnya diberi pada kerajaan. Jizyah, bayaran dikenakan ke atas orang bukan Islam yang mendiami negara Islam. Fi adalah harta yang diperoleh melalui jalan perdamaian daripada pihak musuh setelah pihak musuh menyerah kalah. Maknanya macam gencatan senjata. Lepas tu gencatan senjata tu pihak musuh bagi duit. Itu adalah fi. Seterusnya adalah usyur, 1/10 kadar bayaran terhadap pedagang-pedagang yang datang kapal pedagang yang datang berlabuh di pelabuhan Islam untuk perdagangan. Jadi pada zaman Abbasiyah ni dah banyak orang panggil tempat pelabuhan. Jadi masa tu kapal-kapal pedagang ni akan bayar sebanyak 1/10 kadar bayaran. Seterusnya adalah Baitul Mal. Baitul Mal ialah institusi kewangan pada masa kerajaan Abbasiyah. Fungsi dia adalah mengurus pendapatan negara dan mengurus pembelanjaan negara. Anggota ini dipanggil Sahibul Baitul Mal. Tugas dijalankan oleh Diwan Al-Kharaj dan Diwan Al-Nafaqah. Akaun Baitul Mal. Akaun Baitul Mal pula diurus oleh Dewan Al-Usul, Jabatan Dalam Negeri, dan Diwan Al-Azimah, Jabatan Audit Negara. Peranan Baitul Mal mengurus sumber-sumber pendapatan negara, maknanya setiap sumber kewangan negara, sumber kewangan Abbasiyah seperti kharaj, zakat, jizyah, rimah, semua tu akan diurus oleh Baitul Mal. Dan Baitul Mal juga mengawal pembelanjaan negara. Maksudnya setiap keluar masuk duit tu Baitul Mal jaga. Keluar duit, mengawal belanjaan negara, belanjaan negara antaranya seperti bayar tentera, buat jalan dan sebagainya. Okey. Akhirnya adalah kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat pada zaman kerajaan Abbasiyah. So kesan yang rakyat dapat masa zaman tu, rakyat akan menikmati taraf hidup yang tinggi, akan rasa hidup mewah. Seterusnya pendapatan negara yang telah disalurkan, pendapatan negara akan disalurkan untuk buat tali air. Tali air ni saluran air untuk ke rumah dan kebun. Lepas tu dapat buat jalan, dapat buat masjid dan sekolah. Selepas disebabkan ekonomi yang tinggi juga akan memberi peluang kepada rakyat untuk bekerja, sebab nak buat tali air jalan tu kan perlukan buruh yang ramai. Jadi dapatlah peluang pekerjaan kepada rakyat Abbasiyah. Rakyat Abbasiyah juga sebabkan taraf hidup yang tinggi dan ekonomi yang stabil akan dipandang tinggi oleh dan dihormati oleh rakyat-rakyat yang luar. Rakyat dia luar daripada Abbasiyah. Maknanya kaum-kaum lain akan pandang tinggi kepada kaum Muslim di Abbasiyah. Kesimpulan yang kita boleh ambil di sini, dapat kita lihat bahawa kemajuan dan ketemuan yang tinggi telah tercapai oleh kerajaan Malaysia telah memberikan kesan yang tertentu kepada masyarakatnya. Kesan-kesan ini juga mendatangkan lagi usaha dan daya maju di kalangan masyarakat. Jadi itu dah daripada saya dan sahabat saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.